Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Syariz Zamawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 10 November. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur mengakhiri misi perdagangan sulungnya di luar negara semalam dengan bertemu dengan Ketua Eksekutif Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, John Lee Ka Chiu di pejabatnya di Hong Kong. Menurut Datuk Hajiji, bagi meningkatkan hubungan perdagangan dua hala itu, Sabah akan menjalin lebih banyak kerjasama bersama setiausaha jabatan berkaitan di Hong Kong seiring hasrat menjadikan Sabah sebagai pintu masuk Asia Tenggara dan BIM Piaga. Dalam pertemuan ini, Ketua Menteri turut memaklumkan mengenai bidang pelaburan utama Sabah iaitu sektor tenaga, industri intensiti tenaga rendah, produk berasaskan teknologi hijau, produk hilir biojisim, pemprosesan makanan, peralatan perubatan, minyak dan gas serta pelancongan dan industri baharu. Menyambut baik hasrat Sabah, Lee Ka Chiu menyatakan komitmen pihaknya untuk menjalin lebih banyak kerjasama perdagangan dengan Sabah sambil mengemukakan cadangan agar Sabah turut mempertimbang bidang pembangunan bon biru dan hijau. Dalam pada itu, Lee turut mengajak Sabah mengadakan pameran perdagangan di Hong Kong sesuai dengan status Sabah yang dikenali sebagai destinasi pelancongan popular bagi rakyat negara itu. Semua syarikat berkaitan kerajaan GLC diingatkan melaksana tadbir urus korporat yang baik supaya mampu memberi pulangan dalam bentuk dividen kepada kerajaan negeri. Ia juga memastikan matlamat penubuhan GLC itu dicapai iaitu memberi hasil kepada kerajaan negeri. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, ketika ini terdapat banyak GLC tidak mencatat keuntungan. Justru usaha lebih proaktif perlu dilakukan memandangkan GLC diwujudkan untuk mencari keuntungan. I hope members of the GLCs are reminded that GLCs in the subsidiary companies are not the extension of government department, of just for the purpose of providing employment. They are created to make money for the government in terms of dividends. Beliau ditemui media selepas melancarkan sebuah super app kewangan dikenali Yono yang dibangunkan Perbadanan Pinjaman Sabah di Kota Kinabalu. Ditanya kemungkinan terdapat GLC akan ditutup kerana terus mengalami kerugian, Datuk Masidi tidak menolak kemungkinan kerajaan akan mempertimbang perkara tersebut. Beliau juga berharap GLC tidak bersaing antara satu sama lain, sebaliknya memberi tumpuan sepenuhnya kepada core business masing-masing agar tidak berlaku pertindihan sehingga memberi kesan negatif terhadap aspek pelaburan. Sementara itu, mengulas pelantikan ahli politik dalam pengurusan GLC, Datuk Masidi berkata mereka yang dilantik dalam lembaga pengarah GLC mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk memantapkan lagi sesebuah GLC. Operasi bersepadu beras putih import subsidi dilancarkan semalam bagi zon Tawau untuk memantau semua jenis beras yang dibawa ke Pulau Sebatik yang terletak di sempadan Malaysia, Indonesia. Operasi 14 hari melibatkan 6 agensi antaranya Kawal Selia Padi dan Beras KPB Tawau, Polis Marin, Eastern Sabah Security Command Eskom, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Maritim Malaysia. Ketua Cawangan Kawal Selia Padi dan Beras KPB Tawau, Muhammad Edzuddin Abu Bakar berkata, pemantauan terus dilakukan di semua jeti pemunggahan dan penerimaan barang-barang kawalan termasuk jeti lama CIQ Tawau, jeti Longpon dan Batu Tiga Tawau. Pemeriksaan menjurus kepada semua peruncit maupun pengguna yang membawa beras ke kawasan pulau. Pihak Kawal Selia Padi Beras akan cuba yang terbaiklah untuk kita nak mengelakkan beras yang bersubsidi masuk ke negara jiran. Dengan implement sebenarnya untuk perbelanjaan subsidi ini sebanyak 38 juta sebulan, setiap bulan. Jadi untuk di Sabah terdapat 25,000 metrik tan dan di Sarawak 15,000 metrik tan. Menurut Edzuddin, pihaknya turut mengehadkan hanya 335 metrik tan beras bersubsidi sahaja sebulan untuk dipasarkan di kawasan Pulau Sebatik. Ia bagi mengelak diseludup ke negara jiran. Jumlah terbabit diberikan kepada 30 pemegang lesen yang berdaftar untuk keperluan kira-kira 52,000 penduduk di pulau berkenaan. Masyarakat perlu peka terhadap risiko dan kesan negatif yang boleh berlaku akibat perkahwinan bawah umur. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, kanak-kanak sepatutnya diberi peluang untuk merealisasikan potensi mereka demi masa depan lebih cerah.
Demikian ucapannya ketika program bicara ilmu perkahwinan awal kanak-kanak, isu dan implikasi terhadap kanak-kanak. Teks ucapan dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat Sugut, Jalil Atang. Terdahulu bercakap kepada media, Jalil berkata pemegang adat turut memainkan peranan penting untuk membendung perkahwinan bawah umur. Pemegang adat khasnya yang menangani perkara-perkara perkahwinan di bawah umur ini, mereka telah memperjelaskan secukupnya untuk tidak akan memberi kerjasama sekiranya ada perkara perkahwinan awal ini berlaku. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah, Jais Asri yakin perkahwinan bawah umur boleh dicegah dengan kerjasama rapat pelbagai pihak. Ini kerana sekiranya perkahwinan bawah umur berlaku, ia boleh menjejaskan sekaligus membantutkan usaha kerajaan melahirkan tenaga kerja mencukupi untuk pembangunan negara pada masa depan. Seluruh anggota masyarakat di seluruh negeri supaya meningkatkan kesedaran dan sentiasa memberikan nasihat teguran jika ada indikator-indikator akan berlakunya perkahwinan bawah umur ini. Dan saya yakin pihak Mahkamah Anak Negeri juga telah pun mengambil langkah-langkah yang drastik, kempen-kempen yang bersifat mencegah, dan ini kita sokong dan kita akan teruskan. 318 pelajar B40 dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandaraya, SMK Inanam, SMK Kolombong, SMK Likas, SMK Sanzek dan SMK St. Francis Convent menerima bantuan di bawah skim bantuan khas SBK Kumpulan Yayasan Sabah tahun 2023. Sumbangan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir dan Pengarah Yayasan Sabah Datuk Sri Gulam Haidar Han Bahadar. Datuk Abidin berkata kerajaan negeri menitik berat bidang pendidikan sebagai satu aspek yang amat penting dalam meningkatkan tahap sosioekonomi keluarga. Kita tidak mahu disebabkan ibu bapa mereka tidak dapat menghantar anak mereka untuk menyambung sekolah atau pergi sekolah ataupun menyambung sekolah disebabkan masalah kewangan itu rugi. Itu bukan saja ibu bapa rugi, tapi itu pelajar rugi, tetapi kerajaan itu rugi. Bantuan buku rujukan dengan kalkulator saintifik boleh bantu saya dengan membuat latihan sama nota-nota untuk persediaan saya sebelum SPM. Ya, saya sangat bersyukur lah sebab kami dapat terima ni bantuan. Yes, I had a lot of difficulties. I came from a family of we have very low pendapatan lah, so it's very hard for me to find books especially. So this bantuan really helped me. Yeah, I am very lucky because I'm one of the chosen ones out of everyone from my school. Saya amat bangga lah juga dapat bantuan ni sebab kadang-kadang kan susah mau beli kalkulator. Habis keadaan keluarga kan kita susah. Jadi saya amat berterima kasih lah kepada Dato' memberi bantuan ni. Jadi terima kasih lah. Mungkin boleh membantu saya lagi untuk belajar yang lebih baik. Penganjuran Hari Inovasi DBKK 2023 antara usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menyemai dan memperkasa budaya inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga kerjanya. Sambutan turut mengiktiraf hasil inovasi yang memberi impak positif terhadap kemajuan organisasi dan penyampaian perkhidmatan berkualiti. Kecemerlangan hasil inovasi warga di BKK ini dibuktikan dengan kejayaan merangkul 2 anugerah dalam Majlis Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah melibatkan Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya dan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal. Kalau kita tengok peringkat di BKK telah memenangi 2 anugerah pada peringkat Negeri Sabah. Jadi itu akan kami jadikan sebagai pembakar semangat untuk di BKK terus maju. Bagi peserta Hari Inovasi di BKK pula, berharap agar inovasi yang dihasilkan berupaya memberi impak positif kepada masyarakat. Projek kami ini dapat membantu golongan yang miskin, kurang berkemampuan di luar bandar. Mereka tidak ada sumber elektrik. Jadi ini projek kami ini sesuai untuk digunakan di luar bandar yang mereka tidak mempunyai sumber elektrik dan di kampung di atas bukit terutamanya. Agar dapat mengeluarkan bakat-bakat yang ada di dalam sektor di BKK dan di luar juga. Ini satu platform yang sangat penting membuka minda kepada pelajar, pada pensyarah untuk menghasilkan inovasi yang berguna dan digunakan oleh pihak masyarakat.
Sekian perkembangan berita pagi Sabah. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.